النبي صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempatan ini kita dapat lagi bersama-sama untuk melanjutkan pengajian dan pembacaan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan sebagai asas pembacaan. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke 218 dalam surah Al-Maidah insya-Allah. Dan kalau tuan-tuan nak merujuk Al-Quran, boleh kita buka surah Al-Maidah juzuk yang ke-6 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 daripada surah Al-Maidah. Muka surat 112 dalam Quran. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ardh فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني
بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ليلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sambungan kita daripada ayat-ayat di dalam surah Al-Ma'idah ini, dan daripada perenggan ini kalau kita tengok di dalam tafsiran kita dibahagikan tema-tema pada ayat-ayat ini. Baik, ayat yang kita mula bacakan tadi dia adalah rangkuman daripada kisah masuk Baitul Maqdis. Masih lagi dalam kisah itu yang mana kita telah pun menghuraikan dahulu sebelum Ramadan, insya-Allah kalau tuan-tuan masih ingat, yang mana kita telah menghuraikan bagaimana keadaan yang berlaku kepada Bani Israel. Sebenarnya Bani Israel yang dapat masuk Baitul Maqdis ni memang daripada golongan yang dibebaskan ataupun yang diselamatkan oleh Nabi Musa, tetapi mereka adalah anak cucu daripada golongan awal. Mereka telah tersesat di perkampungan ataupun di pergunungan teh. Di situ namanya teh, bukan pokok teh kita ni kan. Kawasan di situ selama lebih 40 tahun. Dan Nabi Musa AS pun dikatakan telah meninggal dunia bersama dengan Nabi Harun di kawasan itu. Baik, kemudian kita telah pun juga menghuraikan bagaimana mereka ini masih lagi ada sifat-sifat kedengkian ataupun rasa tak puas hati dengan apa yang diberikan arahan oleh Nabi Musa AS. Kalaulah mereka tidak menjadi orang yang banyak songeh lah, pasal kita kata pasti mereka akan selamat. Cuma ketika Nabi Musa AS ni cerita awal sebelum mereka sesat, mereka bersungguh-sungguh tak mau nak ikut Nabi Musa AS, sehinggalah Nabi Musa AS dia dah rasa putus asa dah dengan kaumnya ni yang begitu degil bila diajak untuk melakukan kebaikan dan ketaatan serta diajak untuk menyelamatkan mereka daripada kesusahan sewaktu mereka musafir yang jauh tu dari Mesir, kemudian naik bukit Tur Sina sampai ke Tur Sina kawasan itu, kemudian nak masuk pula Baitul Maqdis. Dia adalah suatu perjalanan yang sangat jauh. Maka mereka ini pula golongan yang duk dengar cerita-cerita bahawasanya di Baitul Maqdis ni ada kumpulan-kumpulan yang duk suka bunuh orang. Jadi mereka ni tak mau pergi. Sedangkan Nabi Musa kata Allah Ta'ala akan lindungkan. Allah Ta'ala akan lindung kita ni. Tapi mereka masih lagi termasuk di kalangan golongan-golongan yang berlawan dengan Nabi Musa AS, tak mau ikut arahan. Baik, kemudian sampailah Nabi Musa AS menyebutkan fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Itu ayat yang terakhir kita baca itu. Maka pecahkan olehmu antara kami dan antara segala kaum yang fasik dengan hukum masing-masing. Jadi akhirnya itulah keputusan dia. Siapa nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah. Baik, kemudian qala, ini sambung ayat pada malam ni. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ardh. Firman-Nya, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka bahawasanya bumi Baitul Maqdis itu diharamkan atas mereka itu masuk ke dalamnya 40 tahun. 40 tahun mereka diharamkan sebab perbalahan itu.
cari jalan tak dapat dah. Cari jalan tu pusing, tang situ, pimai tang tu lah bahasa kita kata. 40 tahun Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Sesat jalan mereka itu pada bumi padang teh. Tiada boleh keluar daripada kawasan itu. Maknanya mereka tersesat dalam kawasan itu. Tak nampak. 40 tahun tuan-tuan bayangkan Allah Ta'ala gelapkan pandangan mereka. Tak nampak. Walaupun mereka nampak bumi itu luas, pusing-pusing tang tu. Itu satu hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan sebab apa tuan-tuan? Berbalah bantah dengan Nabi yang Allah Taala utuskan kepada mereka untuk selamatkan mereka. Jadi sebab itu ayat ni juga kata para ulama, kalaulah kita ni degil dengan panduan-panduan daripada Al-Quran, Allah Taala akan butakan hati kita. Akhirnya kita jadi golongan yang sesat. Dia kata 40 hari tu tak dengar nasihat. Tak dengar nasihat selama 40 hari, maka akan gelap terus hati kita. Kena ada juga nasihat-nasihat yang perlu kita dengar. Sebab ad-dinu nasihah, agama itu ialah nasihat. Kena dengar juga tazkirah ni. Paling kurang dengar juga khutbah hari Jumaat. Sebab tu wajib juga lelaki mai mayang Jumaat dan wajib dengar khutbah tu. Kalau mai dengar dena tak ada apa orang. Ada orang mai juga tapi tak dengar. Dia memang mai niat nak tidur. Ada juga lagu tu. Kerja di Kelang ke, kerja pejabat ke, lepas makan tu terus nak main mayang, cari dinding, cari tiang. Kena pula masjid kita dah ni semuanya ada aircon. Kena musim panas pula juga, mai duduk cari tempat yang strategik, mai lena. Daripada mula khutbah sampai habis. Nak sembahyang, orang kejut-kejut terus sembahyang. Entah batal ke tak dah kak. Tak ambil dah wuduk. Kalau dah lena, betul-betul lena sampai mimpi tu, sampai keluar yang liak pula. Itu kira batal dah. Tapi dah kira sembahyang je. Yang penting dia selesai. Lepas sembahyang tu pun dengan apa pun tak ada dah. Sembahyang sunat ke apa ke tak dah. Hanya sekadar nak mengisi masa saja. Sebab tu bila mana orang Islam bersifat dengan tu tuan-tuan, memang kerah hati lah orang macam tu. Sebab tu kita nampak ramai orang Islam hari ni. Tapi sikap mereka tu sikit sangat yang nak ambil pengajarannya. Sikit sangat yang nak duduk dalam majlis ilmunya. Apatah lagi lah ni pula ada usaha-usaha nak menutup pintu-pintu dakwah, pintu-pintu kuliah dan sebagainya. Tapi tak lah, tak berlaku lah lagi. Usaha-usaha tu ada. Tapi insya-Allah lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka hati-hati orang yang macam tu, supaya mereka sedar betapa pentingnya tazkirah fadzakir wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kerana peringatan itu sangat bermanfaat kepada orang yang beriman. Orang yang tak beriman saja tak mau. Siapa yang tak beriman tu di kalangan orang Islam, orang munafik lah. Orang munafik tak mau. Dia tak mau dengar. Kalau boleh dia nak tutup telinga. Macam mana kita baca ayat dalam surah Al-Baqarah, masaluhum kamasalil ladzina masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas sama'i fi zulmatin wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut. Itu sifat orang munafik yang Allah Ta'ala gambarkan. Mereka ini cukup allergic dengan majlis-majlis ilmu. Jadi maknanya cerita ini satu gambaran, bukan saja dalam bentuk teori ataupun pengalaman yang telah berlaku kepada golongan-golongan yang terdahulu, tetapi itu adalah pengajaran untuk kita hari ini. Dan benarlah kata-kata para ulama dan kata Nabi SAW pesanan kepada kita, sesiapa yang menjauhi peringatan-peringatan daripada Allah dan Rasulnya, maka akan disesatkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 40 tahun tuan-tuan, bukan 40 hari, 40 tahun. So kalau kata kita hidup 40 tahun rasanya dah tua dah. Tu kalau daripada baby lah. Kalau kita umur 20 tahun, 40 tahun, jadi berapa? 60 tahun. Jadi 60 tahun tu memang takkan patah balik lah. Teruslah dalam keadaan sesat begitu. Na'udzubillah.
Baik, ini satu azab Allah Subhanahu wa taala, dan azab ini bukan hanya kepada golongan Bani Israel dalam kisah ini, tetapi ini adalah kisah peringatan dan tauladan kepada kita yang mana Allah Taala akan sesatkan hati-hati mereka yang menutup pintu hati untuk mendengar peringatan-peringatan dan tak mau taat kepada arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sambung dalam huraian ini, riwayat adalah mereka itu. Diriwayatkan bahawasanya golongan yang sesat itu ada berapa ramai? Golongan yang sesat itu adalah mereka itu 600,000 orang. 600,000, ramai itu. Kan? Macam mana dalam keadaan ramai-ramai itu, no? 600,000 orang berjalan mereka itu semalam-malaman bersungguh-sungguh. Maka berpagi-pagi mereka itu pada tempat yang mula berjalan. Malam dia pun berjalan-jalan, letih dah sampai pagi. Tengok-tengok tang tu juga. Tempat mereka mula tu juga. Itu riwayat yang mengisahkan begitu keadaannya. Maka berpagi-pagi mereka itu pada tempat mula berjalan mereka itu siang hari. Demikian jua adalah tempat itu. 9 fursah lebar, 30 fursah panjang, 1 fursah 3 mil, hingga mati sekalian di padang teh melainkan mereka yang belum umur 20 tahun masuk tempat itu. Maknanya kebanyakannya mereka mati di kawasan itu, kebanyakannya. Kecuali mereka yang masuk kawasan itu waktu bersama-sama dengan Nabi Musa dulu ni belum mencapai umur 20 tahun. Masa budak-budak lah. Ada juga budak-budak yang lari sama. Jadi mereka itulah yang selamat, tinggal tak berapa orang ya. Daripada 600,000 itu hanya tinggal sedikit. Dan mati Harun dan Musa di padang teh. Kemudian daripada Harun 1 tahun. Maka Harun tua daripada Musa 1 tahun. Ini umur Nabi Musa dengan Nabi Harun. Siapa yang paling tua? Nabi Harun. Lebih tua daripada Nabi Musa AS, dan kedua-duanya meninggal di kawasan itu. Bukit Teh ni ataupun padang Teh itu, kalau kita tengok cerita jejak Rasul tahun 98, tak silap. Zaman tu mereka ada buat sungguh, mereka pergi ke Mesir, pergi ke Bukit Tursina, dan kawasan padang Teh itu di belakang Bukit Tursina. Di belakang Bukit Tursina, dan kesan-kesannya masih ada, dan pokok ribuan tahun masih lagi hidup di situ. Jadi kawasan itu memang kawasan yang berbukit-bukit. Dia ada curun-curun sikit, dan di situlah dimaksudkan dalam Al-Quran ini tempat yang golongan Bani Israel itu sesat selama 40 tahun, dan Nabi Musa dan Nabi Harun mati di tempat itu. Nabi Musa dan Nabi Harun pun tak boleh nak buat apa dah. Mereka pun terlibat sama dengan golongan-golongan yang degil itu, tuan-tuan. Jadi apa pengajaran kita daripada kisah yang singkat ini, tuan-tuan? Nabi Musa dengan Nabi Harun orang yang taat pada Allah. Tapi apabila kita berada di kalangan orang-orang yang derhaka ni lebih ramai, dan kita tak mampu nak buat apa-apa, kita akan terlibat sama dalam kelompok itu. Sebab itu, tuan-tuan, kita kena usahalah. Kalau ada di kalangan masyarakat kita orang yang orang kata apa, lari daripada agama Allah ataupun orang yang sesat, maka kita cubalah kembalikan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fikirlah macam mana kita nak sedapkan mereka. Sebab kita takut nanti bila Allah Taala turunkan azab bukan kepada mereka saja, tetapi kepada kita semua Allah Taala akan turunkan azab. Sebab itu kita jangan tidak prihatin. Ada golongan kata jangan tengok tepi orang lah, biarlah mereka nak buat dosa ke, nak buat apa ke, biar kat mereka lah, mereka tak kacau kita. Kita boleh sembahyang, boleh apa semua ni, okey dah. Jangan kacau kami, sudah hampa nak buat lah, nak mampu ke apa ke ikut suka hampa. Jangan, tuan-tuan. Sebab kalau kita tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Ta'ala akan turunkan azab juga kepada kita.
yang kita dah rasa selesa, kita boleh ibadat apa semua, tapi Allah Ta'ala tak redha dengan tindakan kita itu. Kita disuruh untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada kerja dakwah yang perlu kita buat kat situ. Ada kerja tegur menegur yang perlu kita langsung lakukan. Dan sebab itu Nabi sebut bagaimana hadis mahfuz yang saya sebutkan tadi, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Termasuk juga dalam surah Al-As, Allah Ta'ala kata kerugian besar kepada kita semua ni. Kecuali siapa dia? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Golongan ni yang akan Allah Ta'ala lepaskan daripada azab dan selamatkan kita daripada musibah. Jadi sekarang ni keadaan kita ni tuan-tuan, kita kena saling ingat memperingatilah. Sebab zaman fitnah ni macam-macam informasi yang kita dapat, dan kalau di kalangan kita yang tidak betul-betul tabayun, maka kita akan dapat maklumat-maklumat yang salah. Maka kita yang duk mengaji, yang Allah Ta'ala berikan kelebihan sikit untuk kita ada rasa sensitif dengan apa yang kita faham, maka kita kena ada tindakanlah dengan kita duk ajak orang kepada kebaikan, dan sedar-sedarkanlah orang-orang yang masih lagi lalai daripada kehidupan ini, dan mereka lalai daripada mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu macam mana nak selamat kita ni di akhir zaman ni tuan-tuan? Kata Nabi SAW berdasarkan kepada mafhum hadis-hadis berkenaan dengan zaman fitnah akhir zaman ni, kita nak selamat daripada zaman fitnah ni, zaman kemunculan Dajjal ni, ialah dengan zikrullah. Zikrullah ni ada dua maksud tuan-tuan. Pertama, kita duduk dalam majlis ilmu yang memperingatkan benda-benda fitnah-fitnah ini. Dan yang kedua, kita jaga hati dan bersihkan hati kita dengan zikrullah secara sebutan dan ingatan. Kena berzikir untuk selamatkan hati kita supaya hati tak lalai. Hati ni bila dia tak ingat pada Allah, dia akan jadi lalai. Dia akan terpengaruh dan terikut-ikut dengan fitnah-fitnah yang ada di luar sana. Baik, sebab tu disebut fitnah. Kita ambil fitnah ni apa dia tuan-tuan? Fitnah dalam bahasa Arab ialah benda yang ada tarikan, benda yang melalaikan. Itulah istilah fitnah yang saya. Tapi kita kata fitnah ni orang buat fitnah kita, orang buat tahanan kita, orang buat zalim kat kita. Tapi fitnah dari sudut bahasanya ialah merujuk kepada suatu keadaan yang akan melalaikan hati kita daripada menumpukan tujuan hidup kita kerana Allah. Itu. Sebab tu dunia ni dia melalaikan kita. Itu dia kata fitnah. Fitnah wanita melalaikan kita. Fitnah ilmu. Ilmu pun boleh jadi fitnah. Bila mana ilmu yang kita belajar bukan kerana Allah. Ilmu yang kita belajar kerana mencari keduniaan. Nak cari kedudukan, nak cari upah, nak cari macam-macam lah. Dengan ilmu tu kita guna bukan kerana mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Fitnah pada pangkat, itu melalaikan kita sehingga kita tak menjalankan amanah dan kita duk berebut apa peluang-peluang yang ada. Ini fitnah-fitnah yang ada dalam kehidupan dunia kita hari ini tuan-tuan. So maknanya kisah ini Allah Ta'ala rakamkan bukan hanya sekadar nak kisahkan ataupun nak ceritakan betapa teruknya Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa. Sebab itu ketika mana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala takdirkan Nabi kita SAW bertemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa duk cerita macam mana teruknya, macam mana susahnya dia nak mengawal sikap golongan bangsa dia atau kaum dia, sampai dia rasa macam tak berjaya nak didik mereka. Memang kalau kita tengok keadaan macam ni, mati dalam keadaan kaum dia yang sesat jalan tu, yang tu pun nak menunjukkan betapa tidak berjayanya dia untuk nak ajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tak azab dia, Allah Ta'ala tak salahkan dia, tapi itulah satu gambaran kedegilan kaumnya itu akan menyebabkan musibah yang tertimpa kepada keseluruhan orang yang dia selamatkan itu.
Jadi sebab itu dia berpesan kepada Nabi kita dengan pesanan-pesanan. Dan Allah Ta'ala pun rakam tentang kisah Bani Israel ni supaya kita buat perbandingan dan jauhkanlah diri kita daripada sikap-sikap yang ada pada golongan ini. Apa dia? Aba wastakbar. Sifat syaitan tu yang ada kat dia. Aba wastakbar. Enggan menerima nasihat dan takabur. Mereka rasa mereka lebih pandai daripada utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan jadi macam tu. Kita duk mengaji ni patuhlah sami'na wa ata'na. Jangan pula kita jadi sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami engkar. Engkar dengan arahan-arahan itu. Kita rasa semua yang Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut ni tak betul. Tak sesuai. Bukan zaman kita punya ayat Quran ni. Al-Quran ni hanya boleh tinggal ibadat bacaan saja, tapi amalannya tak boleh kita amalkan sebab tak sesuai. Usaha-usaha untuk pemahaman begitu dah semakin meluas. Bila mana wujudnya Islam liberal yang kita selalu duk cerita tu tuan-tuan. Orang dah semakin terima sebab golongan-golongan ini dia tak mengaji betul-betul. Dia tidak mengaji secara untuk mendalamkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengambil ilmu hanya sekadar ilmu untuk tradisi, tetapi bukan ilmu untuk menjadikan dia itu orang yang takut dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelemahan kita hari ini tuan-tuan. Kita kena tengok balik di manakah kelemahan-kelemahan itu untuk kita perbetul. Baik, kemudian kata Allah Taala lagi sambungan kisah ini, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, maka jangan kamu duka cita ya Musa atas kaum yang fasik itu. Kerana mereka itu mustahak yang demikian itu sebab fasik mereka itu. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, tak perlulah kau duka cita dengan apa yang berlaku. Kerana kaum itu memang kena ajak macam tu. Allah Ta'ala memang kenakan kepada mereka azab yang sebegitu. Adalah kejadian padang teh itu dirahmat bagi Nabi Musa dan juga Harun dan Yusha dan Kalib. Azab bagi mereka itu sekalian. Dan Nabi Musa AS pohon akan Tuhannya ketika matinya bahawa hampirkan dia pada bumi Baitul Maqdis satu kali lempar batu, maka menghampir akan dia seperti pada hadis, dan diangkat Yusha jadi Nabi kemudian daripada 40 tahun. Jadi maknanya Yusha ni adalah seorang Nabi jugalah. Selepas Nabi Musa AS wafat, maka dia meneruskan tugasan sebagai Nabi untuk membimbing umat dia pada ketika itu. Jadi Nabi Musa AS pun minta doa juga pada Allah supaya dia diberikan juga kejayaan. Maka menurut dalam satu riwayat, Nabi Musa pun hampir sampai kepada bumi Baitul Maqdis, tapi kaum dia masih lagi sesat sehinggalah selepas 40 tahun. Dan suruh perang Jabbarin, suruh perang Jabbarin, maka pergi ia dengan askar. Siapa yang pilih? Ini Yusha. Nabi Yusha dah. Nabi Musa AS dah wafat dah ketika itu. Dan suruh perang golongan Jabbarin, maka pergilah ia, yakni Yusha dengan askar yang tinggal, dan berperang ia akan mereka itu hari Jumaat, dan dirantaikan matahari satu saat sehingga selesai ia daripada perang mereka itu. Jadi maknanya yang ni riwayatnya dah, yang benarnya wallahu a'lam, maknanya mereka perang satu hari saja. Maka peperangan mereka itu ataupun waktu mereka berlawan tu Allah Ta'ala berikan pertolongan dan mereka dapat mengalahkan golongan Jabbarin. Mana golongan orang yang jenis kahak lah. Yang duk kawal pintu Baitul Maqdis yang tak bagi orang luar masuk. Jadi itu hak yang kita duk bincang dulu. Hak yang puak-puak mereka tak mau pergi ni. Sebab puak-puak Yahudi ni jenis orang-orang bangsawan. Jenis orang tak mau nak susah-susah. Jenis orang yang nak mudah, nak suruh Allah Ta'ala tolong je. Sampai tak mau usaha sikit pun. Sebab tu mereka tak mau nak jadi askar-askar. Tapi hak yang tinggal ni, yang budak-budak yang tak mati lagi ni, umur dah besar dah.
Lepas 40 tahun, mereka dah jadi umur dah 20, dah jadi hampir 50, 60 tahun. Sebab zaman tu 50, 60 kira kuat lagi. Bukan kira macam kita 50, 60 tahun ni kira tua. Dah jadi warga emas dah. Waktu tu 50, 60 kira masih lagi gagah dengan kekuatan, dan mereka lah jadi tentera-tentera yang dipimpin oleh Yusha' untuk masuk Baitul Maqdis. Baik, telah riwayat Imam Ahmad hadis bahawa matahari tiada ditahan atas seseorang melainkan bagi Nabi Yusha' segala malam yang ia berjalan ke Baitul Maqdis. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi panjang berkat hari itu untuk membantu Yusha' masuk ke Baitul Maqdis. Ini kisah lepas 40 tahun dulu lah. Yang mereka boleh selamat tu, yang mana berlakulah satu peperangan, yang mana peperangan itu dibimbing ataupun dipimpin oleh Yusha', dan mereka berjaya menewaskan tentera-tentera di pintu masuk Baitul Maqdis yang menyebabkan mereka boleh masuk. Dan diriwayatkan bahawasanya Allah Ta'ala telah menolong mereka. Walaupun Imam Ahmad komentar sikitlah bahawasanya yang ada kata riwayat matahari ditahan tu sebenarnya tak ada, berlaku macam biasa saja. Cuma Allah Ta'ala telah memberikan pertolongan-pertolongan sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan tugasan itu hanya satu malam dan satu hari saja. Dan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua kali pertama hari perang Khandaq. Jadi maknanya Nabi Imam Ahmad dia buat komentar tentang adakah tahan matahari ni. Kan? Ada juga yang meriwayatkan bahawasanya berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua kali peristiwa itu, peristiwa tahan matahari ini. Iaitu yang pertamanya hari perang Khandaq, ketika lalai mereka itu daripada sembahyang asar hingga jatuh matahari, maka dikembalikan oleh Allah Ta'ala hingga dapat sembahyang tunai. Sehingga dapat sembahyang tunai sebab mereka duduk letih. Ya, bulan puasa nak menghadapi peperangan Khandaq, mereka duduk korek, duduk korek parit nak buat benteng kubu. Jadi kaum muslimin dah hujung-hujung bulan Ramadan ni kan, puasa semuanya tuan-tuan, tak larat sampai pakat tertidur dah. Bulan perang Khandaq tu pula musim sejuk. Jadi musim sejuk memang dia tak terasa panas lah, dia buat kerja, dan akhirnya terkalit sehinggalah matahari tu dah nak masuk maghrib, buka puasa. Sedangkan mereka tak sembahyang asar ni. Maka ada riwayat mengatakan berlaku kepada Nabi SAW pada ketika itu, Allah Ta'ala mengembalikan matahari sehingga mereka dapat berhenti salah matahari, sehingga mereka dapat semua sembahyang asar secara tunai. Itu kali pertama yang berlaku kepada Nabi, tertahan matahari. Tadi kita kata kepada Yusha', tapi riwayat Ahmad kata tak berlaku. Keduanya, pagi malam Mi'raj. Pagi malam Mi'raj. Ketika Nabi Isra' Mi'raj itulah. Ketika mengkhabarkan ia dengan datang angkatan unta ketika jatuh matahari. Maka jatuh matahari angkatan belum datang, maka dikembalikan Allah Ta'ala akan matahari sehingga datang angkatan mukjizat bagi Nabi SAW. Ni sebab pagi tadi, contohlah kisahnya. Ini kita gambaran ni, wallahu a'lam, kalau ikut daripada apa yang dinakalkan dalam kitab ini, satu gambaran bahawasanya selepas Nabi SAW di Isra' dan Mi'rajkan, Nabi pun balik semula ke Mekah. Dan bila mana Nabi khabarkan selepas subuh tu Nabi khabarkan kepada sahabat-sahabat yang ada di situ. Waktu di Mekah tak ada masjid, tuan-tuan. Nabi pergi dekat Kaabah tu, adalah 2-3 orang sahabat-sahabat Nabi, dan ada orang musyrikin lain yang duk dengar yang Nabi duk cerita bahawasanya dia malam tadi telah di Isra' dan Mi'rajkan. Tapi ada puak-puak yang tak puas hati dengan Nabi. Ada puak-puak yang ialah puak-puak musyrikin, Muhammad hamuhung lah. Mereka duk perkununkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Dan begitu juga ada orang Islam dah mula ragu-ragu dengan Nabi SAW pada ketika itu. Maka Nabi pun nak membetulkan ataupun nak menegaskan apa yang berlaku kepadanya. Dalam perjalanan itu Nabi berjumpa dengan sekelompok orang yang berniaga dalam perjalanan nak balik ke Mekah. Maka Nabi kata, hamba tunggu, sehari petang aku dah jumpa satu kumpulan dan aku bersapa dengan mereka. Nanti mereka akan buktikan bahawa aku dalam perjalanan tadi ni di awal pagi. Nanti mereka akan sampai. Tunggu apa-apa ni pun tunggulah janji Nabi SAW. Tapi sampai hampir-hampir nak masuk maghrib tak sampai lagi. Maka sebab itu kata riwayat pada keadaan yang macam tu Allah Subhanahu Wa Taala tahan matahari bagi mereka tu dan sampai sebelum maghrib. Dan sampai sebelum maghrib sebab mereka itu adalah saksi-saksi nyata yang melihat apa yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi kes matahari ditahan ni ada dua keadaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah riwayatnya tuan-tuan. Wallahu alam macam mana tapi tak didatangkan hadis tu, cuma dinakalkan daripada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang menceritakan tentang hulasannya terhadap ayat yang berkaitan dengan fala ta'sa'al qaumil fasiqin yang merujuk kepada Nabi Yusha yang pertamanya, dan yang keduanya merujuk kepada yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Habis tuan-tuan ayat yang berkaitan dengan kisah masuk Baitul Maqdis dan pengajaran kepada kita yang kita telah huraikan tadi. Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan juga kumpulan-kumpulan yang Allah Taala azabkan dan Allah Taala gantikan dengan golongan yang lain. Jadi kalau kita tengok kisah awal tadi tuan-tuan, yang mana dicatatkan di situ oleh perawi dan juga pengarang kitab kita ini, 600,000 orang yang bersama dengan Nabi Musa sesat selama 40 tahun, mati habis orang tua-tua, yang tinggal adalah golongan-golongan remaja, golongan kanak-kanak yang apabila mereka sampai 40 tahun tu mereka dah semakin matang. Dan mereka lah menjadi pengikut-pengikut Nabi Yusha pula. Sebab mereka dah lihat bagaimana ayah ibu mereka ni dulu ni menjadi penentang tegar, yang jenis golongan nak dapat kemewahan saja, nak senang-senang tapi tak mau nak susah-susah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu sekiranya mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ikut serta apa yang diperintahkan Allah Taala kepada mereka. Baik. So maknanya bila ada golongan yang baik dan terhapuskan golongan yang jahat, maka kembalilah sinar kebaikan dan Allah Taala akan membantu mereka. Sebab tu kita dalam proses hidup kita ni tuan-tuan kena ada kesabaran dalam kita berdakwah. Macam tu jugalah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini juga menjadi inspirasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kaumnya. Ciri-ciri itu ada kepada Nabi. Antaranya ketika Nabi berdakwah ke Taif, ditolak oleh kaumnya. Tapi Nabi tidaklah bersikap dengan orang yang tak sabar. Nabi bersifat sabar. Dan Nabi yakin walaupun kumpulan awal ni, golongan-golongan yang tidak menerima dakwah Nabi SAW, tapi Nabi yakin generasi selepas itu pasti akan menerima Islam. Jadi maknanya kita juga kena macam tu tuan-tuan. Kalaupun kita berdakwah lah ni, orang yang kita dakwah hari ni tak terima, tapi kita doalah supaya generasi selepas daripada mereka menerima pula hidayah daripada Allah. Cuma jangan putus asa. Jangan lari daripada medan dakwah. Dan jangan buat kelaku macam mana Nabi Yunus AS. Bukanlah Nabi Yunus tu orang yang tak bagus, tapi dia sebagai satu pengajaran kepada kita lah, supaya kita tak terikut golongan ataupun orang yang orang kata apa, lari daripada medan dakwah ataupun dia rasa putus asa. Nabi Nuh pun putus asa dengan
inni da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yajidhum du'ai illa firara. Itu golongan yang apa? Nabi Nuh juga di kalangan orang yang kecewa dengan dakwah, sehingga kan dia akhirnya minta doa supaya Allah Ta'ala turunkan azab kepada kaumnya. So maknanya tuan-tuan, umat Nabi Muhammad SAW ni, kita ni kalau nak mengikut sunnah, ketika mana kita nak berdakwah, kita kena ada ciri-ciri orang yang sabar. Orang yang bersangka baik dengan orang yang kita mengajak tu. Walaupun kita ajak mereka tak terima, tapi kita harap supaya generasi akan datang selepas daripada mereka akan menerima. Baik, habis itu antara ulasan yang dan juga pengajaran yang kita dapat ambil daripada satu ayat yang kita baca pada malam ini, iaitu ayat yang ke-26 daripada surah Al-Maidah. Dan insya-Allah kita akan sambung pula nanti ni tuan-tuan, ayat yang mengisahkan pula kisah anak Nabi Adam AS. Sebagai kisah yang nak merujuk kembali tentang sifat-sifat manusia. Allah Ta'ala nak kembalikan kepada kita tentang sifat-sifat manusia. Sebab tu kalau kita tengok asas dalam surah Al-Maidah ini, Allah Ta'ala lebih banyak menyentuh tentang emosi. Allah Ta'ala menyentuh tentang perangai. Dan Allah Ta'ala telah mulakan dulu dengan hukum uduk. Hukum uduk kita baca di awal surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah ni tuan-tuan. Sebab tu Imam Ghazali kata hikmah daripada beruduk itu ialah tujuannya untuk kita membersihkan anggota zahir dan anggota batin, punca kepada maksiat-maksiat dan kederhakaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara ciri-ciri kederhakaan kita kepada Allah, sebagaimana kita duk baca sikap yang ada pada Bani Israel itu. Jadi mudah-mudahan dengan cara kita menyucikan hati kita dan kita banyak membersihkan zahir dan batin dengan wudu, dengan hati kita bersihkan dengan zikrullah, dekatkan diri kita kepada Allah, maka insya-Allah kita akan selamat. Sebab itu nanti kita akan kisahkan pula kisah korban yang mana Allah Ta'ala terima, nak korbankan hawa nafsu dan keinginan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sekadar itu dulu tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan segala kekurangan kelemahan ini aku lupa li hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadzib wa a'inana minal khiyanah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu